Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaq nasiril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman taman ala Sayyidina Muhammadin alladhi tanhalu bihil uqad wa tanfaruju bihil kurab wa tuqda bihi hawaiju wa tunalu bihi raraibu wa husnul khawatim wa yustasqal ghamamu biwajhihil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi adadi kulli ma'lumin lah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin. Berkata Al-Imam Al-Ghazali di dalam kitabnya Mukashafatul Qulub, diriwayatkan bahawa seorang nabi di antara para nabi melakukan dosa. Lalu Allah mewahyukan kepadanya, demi keagunganku, jika engkau mengulangi lagi, nescaya aku akan mengazabkan kamu. Lalu Nabi itu pun berkata, ya Tuhanku, engkau adalah Allah, engkau adalah Tuhan dan aku adalah manusia. Engkau adalah Allah, aku adalah hamba. Demi keagunganmu, jika engkau tidak memelihara diriku, nescaya aku mengulangi lagi. Maka menunjukkan bahawa semua manusia melakukan kesalahan, sehingga para nabi ada yang melakukan kesalahan. Hanya bezanya nabi-nabi ini, bila dia buat kesalahan, Allah terus mendatangkan wahyu kepadanya dan memberi peringatan kepadanya. Lalu Allah berkata, demi keagunganku, jika engkau mengulangi lagi, nescaya aku akan mengazabkan kamu. Maka berkatalah nabi tersebut, wahai Tuhanku, sesungguhnya engkau adalah Allah, aku adalah hamba. Engkau adalah Tuhanku, aku adalah hambamu. Demi keagunganmu, jika engkau tidak memelihara diriku, nescaya aku mengulangi lagi. Menunjukkan bahawa kita adalah hamba yang lemah. Maka Nabi tersebut menunjukkan pergantungan dia dengan Allah. Kerana sesungguhnya kita tidak ada kekuatan untuk melakukan ketaatan, dan kita tidak ada kekuatan untuk berpaling daripada maksiat. Maka sesungguhnya kekuatan seseorang melakukan taat, berjayanya seseorang meninggalkan maksiat adalah dengan sebab pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Maka begitulah, kita tidak mahu mengulanginya lagi. Namun nafsu mengatasi kita. Lalu kita lalai kepada Allah, lalu kita melakukan lagi dosa tersebut. Allah menangguhkan kita, menangguhkan tidak didatangkan azab. Kalau nabi itu terus didatangkan azab, ia mengulangi, tapi kita tidak didatangkan azab, ditangguhkan lagi. Maka ditangguhkan itu dengan sebab Allah nak memberi ruang lagi supaya hamba-Nya bertaubat kepada Allah. Ataupun wal-iyazubillah, Allah menambahkan kemukaannya, maka dibiarkan maksiat, nanti akan diazabkan oleh Allah, wal-iyazubillah. Lalulah Allah Subhanahu wa taala memelihara sang nabi tersebut, kerana nabi mengatakan, nabi yang melakukan kesalahan itu berkata, demi keagunganmu, kalau engkau tidak memelihara aku, nescaya aku mengulangi lagi. Ini menunjukkan bahawa bila sahaja seorang itu bergantung kepada Allah, ya Allah, engkau peliharalah aku, Allah akan memeliharanya. Ya Allah, aku memohon kepadamu, ya Allah, jagalah aku daripada maksiat, maka Allah menjaganya daripada maksiat. Kerana Allah suka kasih kepada orang yang bergantung harap dengannya, bukan bergantung dengan kekuatan dirinya, bukan bergantung dengan kekuatan zikirnya, bukan bergantung dengan kekuatan ibadahnya, tetapi bergantung dengan Allah
agar Allah itu menolongnya meninggalkan maksiat. Maka ada seorang lelaki bertanya kepada Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu tentang dosa yang berat, dosa yang menyusahkan dia. Apakah dia boleh bertaubat daripadanya? Ibnu Mas'ud berpaling daripadanya. Namun setelah itu menoleh lagi kepadanya. Lalu Ibnu Mas'ud melihat orang itu mengalirkan air mata. Lalu Ibnu Mas'ud berkata, syurga itu memiliki 8 buah pintu yang semuanya terbuka, kecuali semuanya boleh terbuka dan tertutup kecuali satu sahaja yang sentiasa terbuka, tidak tertutup-tutup. Apa dia? Iaitu pintu taubat. Adapun pintu lain boleh terbuka, boleh tertutup, tetapi satu pintu yang terbuka, tidak tertutup, pintu taubat. Kerana apa? Kerana di situ ada malaikat yang menjaga agar pintu taubat tidak tertutup. Oleh itu beramallah kamu, jangan berputus asa. Maka sesungguhnya seburuk-buruk mana manusia melakukan kesalahan, sejahat-jahat mana manusia melakukan kesalahan, dia ada peluang untuk kembali kepada Allah. Sebanyak-banyak dosa yang dia bawa di hadapan Allah, bila Allah menerimanya, Allah tidak memandang besar mana dosa, kerana keampunan Allah lebih besar daripada itu. Lalu diceritakan seorang wanita yang dikatakan seorang wanita pelacur, yang ia ini satu hari melihat ada anjing yang dalam keadaan dahaga terjela lidahnya. Lalu dia memberi minum kepada anjing tersebut. Lalu Allah memasukkan ia dalam syurga. Adakah kerana minum air sahaja? Tidak, melalui taubat. Melalui taubat. Dengan sebab itu, dengan asbab itu dia beri air, Allah campakkan hatinya nak bertaubat kepada Allah. Akhirnya wanita yang dikatakan pelacur itu adalah ahli syurga. Maka kata ulama, ramai ahli syurga itu terdiri daripada awalnya maksiat, lalu dia bertaubat kepada Allah. Tetapi ada ahli-ahli neraka itu adalah ahli ibadat, tetapi tidak bertaubat. Kenapa tidak bertaubat? Kerana dia sudah menyangka dia ahli taat. Bila dia ahli taat, dia merasakan dia tidak perlu bertaubat. Sedangkan ahli taat juga perlu bertaubat kepada Allah Ta'ala. Maka di kalangan Bani Israel terdapat seorang hamba yang usianya 20 tahun. Lalu dia berbuat maksiat selama 20 tahun. Pada satu hari ia melihat wajahnya di cermin, lalu kelihatan uban pada janggutnya. Maka disebabkan hal itu dia bersedih. Kemudian dia berkata, Tuhanku, aku taat kepadamu selama 20 tahun, lalu bermaksiat kepadamu 20 tahun. 20 tahun buat taat, 20 tahun buat maksiat. Lalu jika aku kembali kepadamu, adakah engkau menerima aku? Tiba-tiba seseorang yang tidak menampakkan dirinya, tiba-tiba dia mendengar satu suara. Suara siapa? Tapi tak nampak siapa. Suara siapa itu? Lalu berkata, jika engkau mencintai kami, yakni jika engkau mencintai Allah, maka Allah juga mencintai kamu. Jika engkau meninggalkan Allah, Allah juga meninggalkan kamu. Jika engkau bermaksiat kepada Allah, Allah menangguhkan azabnya. Tetapi jika engkau kembali kepada Allah, Allah menerima akan amal kamu. Menerima akan perbuatan amal kamu. Maka demikianlah Allah Maha Pengasih. Jangan kita menyebabkan ahli maksiat itu jauh kepada Allah. Bila datang orang buat maksiat, ini kamu ini tak ada jalan, kamu ni nak jadi ahli neraka, jahatnya kamu. Jangan menyatakan demikian. Tidak boleh menyatakan demikian. Bahkan katakan kepadanya, sebanyak mana dosa kamu bawa, Allah Ta'ala sentiasa membuka pintu taubat kepada orang yang bertaubat kepadanya. Lalu dikatakan bahawa Ibnu Abbas radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila hamba Allah Taala itu bertaubat, maka Allah mengampuninya dan dia akan menjaga dia akan meninggalkan penjagaan selama mereka tertulis sebagai orang yang mengerjakan keburukan.
dia akan melupakan anggota-anggota tubuhnya selama digunakan untuk berbuat kejahatan. Dia akan melupakan tempatnya di bumi dan kedudukannya di langit, sehingga datang pada hari kiamat tidak ada makhluk pun yang mempedulikannya. Dikatakan bahawa bila seorang itu bertaubat kepada Allah, dia kena tinggalkan perkara-perkara maksiat dari segi anggotanya, dan dia kena tinggalkan tempat-tempat yang dia pernah buat maksiat. Sehingga dikatakan bahawa orang sudah melupai dia kerana sudah dia tidak ada di tempat maksiat itu. Kemudian dia sudah meninggalkan akan maksiat-maksiat itu, maka Allah akan menerima taubat orang yang benar-benar bertaubat kepada Allah. Maka diriwayatkan daripada Sayyidina Ali qarramallahu wajhah bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, tertulis di arasy Allah Taala itu pada 4,000 tahun sebelum penciptaan manusia. Apa tertulis di arasy Allah Taala 4,000 tahun sebelum mencipta manusia? Apa dia yang tertulis itu? Perkataan apa? Ini kata siapa? Kata Sayyidina Ali. Sayyidina Ali mengatakan, sesungguhnya aku, yakni tertulis dekat dekat arasy Allah Taala, sesungguhnya aku, yakni Allah Taala, Tuhan yang Maha Pengampun kepada orang-orang yang bertaubat, kepada orang yang beriman, kepada orang yang beramal soleh, kemudian mereka mendapat petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Maka ketahuilah, taubat daripada dosa-dosa besar itu wajib. Dan begitu juga taubat kepada perkara dosa-dosa kecil. Maknanya bila dia bertaubat daripada perkara dosa besar, dia juga kena menjauhkan daripada dosa-dosa kecil. Maka secara langsung ia adalah fardu ain, wajib atas seseorang. Kenapa semua kita kena bertaubat? Kerana semua kita melakukan dosa. Apa dalilnya? Nabi SAW bersabda, kullu bani Adam khata'un. Semua manusia itu melakukan kesalahan. Wa khairu khata'in tawwabun. Sebaik-baik orang yang melakukan kesalahan itu adalah orang yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kita ulang balik yang minggu lepas ya. Tapi tak apa, kita sambung balik. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum zakarullaha fastaghfiru lidzunubihim. Dan Allah berfirman, dan juga orang-orang yang melakukan perbuatan keji ataupun menzalimi diri sendiri, lalu mereka segera ingat kepada Allah, memohon ampun kepada Allah akan dosa-dosa mereka, maka Allah mengampuni akan dosa-dosanya. Maka taubat nasuha ini mesti dilakukan dalam keadaan sahih dan batin, dan juga menyesali perbuatan yang ia lakukan, dan juga berazam tidak lagi mengulangi lagi apa yang dia telah lakukan. Maka jangan kita bila kita bertaubat kita melakukannya lagi akan maksiat, lalu dikatakan bahawa seumpama kita ini membungkus satu sampah tetapi dengan kain sutera yang indah. Maka disuruh kepada kita hendaklah kita menjauhi akan dosa-dosa sedaya upaya kita. Kita mohon pada Allah agar Allah Ta'ala beri kekuatan kepada kita meninggalkan maksiat. Kerana setakat ini tak berjaya lagi nak tinggalkan maksiat. Maka mohon pada Allah biar Allah beri kekuatan pada kita. Kerana hati kita ni sangat cenderung kepada maksiat. Dan yang cenderung pada maksiat itu apa dia? Hati. Kerana sesungguhnya Nabi bersabda, Allah tidak memandang kepada rupa paras kamu, tubuh badan kamu. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ajsamikum, walakin yanzuru ila qulubikum. Akan tetapi Allah Ta'ala itu melihat kepada hati-hati kamu. Maka Ibnu Abbas meriwayatkan bahawa betapa banyak orang yang bertaubat datang pada hari kiamat, dan mereka menyangka mereka adalah orang yang bertaubat kepada Allah, padahal mereka tidak bertaubat lagi. Allah tidak menerima akan taubatnya kerana tidak menepati syaratnya, syarat taubat tadi. Maka seorang yang bertaubat di dalam hatinya ingin lagi melakukan maksiat, maka dia dikira tidak melakukan taubat. Kata ulama, orang yang bertaubat itu kena meninggalkan apa dia? Meninggalkan kawan-kawan yang boleh membawa dia kepada lalai kepada Allah. Yang kedua, meninggalkan apa? Meninggalkan tempat yang membawa ia kepada maksiat.
Jangan pergi tempat maksiat itu setelah dia bertaubat kepada Allah Ta'ala. Kemudian dia kena meninggalkan apa lagi? Dia kena meninggalkan niat ataupun cita-cita untuk nak melakukan maksiat lagi. Maka dikatakan bahawa apabila saja seorang itu melakukan dosa, maka hendaklah dia cepat-cepat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang penyair mengatakan, wahai para pendosa yang banyak kejahatannya, jangan engkau lupakan dosa yang telah lalu. Wahai pendosa-pendosa, wahai orang yang banyak melakukan dosa, banyak melakukan dosa, jangan engkau lupakan akan dosa-dosa kamu yang lalu. Oleh itu, bertaubatlah kamu kepada Allah sebelum mati ataupun sebelum terhalang kamu nak buat ketaatan. Wahai ahli-ahli maksiat, wahai pendahaka, akuilah jika engkau menyedarinya, maka kamu mengakuilah kesalahan kamu. Jika kamu menyadari bahawa kamu perlu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka telah cerita dahulu mengenai seorang anak muda yang menangis. Lalu Rasulullah panggil dia, tanya, apa yang menyebabkan engkau menangis? Dia kata, aku ni telah buat dosa besar dan aku takut pada Allah. Kamu ada buat syirik pada Allah ke? Kata Rasulullah. Tidak. Dah kamu ada bunuh orang ke? Tidak. Oh, kalau begitu Allah Ta'ala mengampunkan dosa kamu walaupun sebesar 7 lapis langit 7 lapis bumi. Ya Rasulullah, dosa saya lebih besar pada itu, katanya. Dan mana lebih besar dosa kamu dengan kursi Allah Ta'ala? Dosa saya lebih besar daripada kursi Allah Subhanahu wa taala. Mana lebih besar dosa kamu dengan arsy Allah Ta'ala? Dosa saya lebih besar daripada arsy Allah Subhanahu wa taala. Mana lebih besar pengampunan Allah, rahmat Allah dengan dosa kamu? Oh, sudah pastilah rahmat Allah Ta'ala itu lebih besar. Oh, kalau begitu ceritakan kepada aku. Saya malu ya Rasulullah. Katakan saja apa dosa kamu. Manalah tahu nanti Rasulullah boleh doakan dia. Maka dia cerita, ya Rasulullah, dulu kerja saya menggali kubur. Lama dah saya gali kubur, ini kerja saya. Masa umur saya 7 tahun saya dah gali kubur. Maka ada satu orang perempuan Ansar, perempuan Madinah, saya sangat berkenan dengan dia. Hati saya terpaut dengan dia. Lalu malangnya dia wafat, dia meninggal dunia. Maka ketika mana dia meninggal dunia, saya ditugaskan menggali kubur. Maka dia galilah kubur tadi. Maka selepas digali kubur, dikebumikan tadi, maka ketika mana orang lain balik, maka datang syaitan membisik-bisikkan dia. Dalam waktu yang sama, nafsu dia pun maknanya mendorong dia kepada maksiat. Lalu dia pusing balik, pergi ke kubur tadi, dia pun gali kubur. Maka dia menggali kubur tadi, lalu dilihatnya mayat tadi yang baru dikebumikan tadi, yang kapannya masih lagi bersih. Maka mayat yang masih lagi segar, akhirnya dibuka kain kapan tadi sehingga terbuka habis aurat wanita tadi, lalu dizinainya. Lalu dalam keadaan macam itu, wanita itu berkata-kata dengan izin Allah, mayat itu berkata-kata dengan izin Allah, engkau meninggalkan aku dalam keadaan tidak berpakaian, dalam kumpulan orang-orang yang mati, dan juga engkau menghadirkan aku di hadapan Allah dalam keadaan aku berjunub. Takut dia tengok mayat itu bercakap. Lalu larilah dia. Terkejut Rasulullah mendengar cerita macam tadi, maknanya pengakuan anak muda tadi. Lalu apa Rasulullah kata? Rasulullah kata, hai orang fasik, hai orang fasik, engkau layak masuk dalam neraka, pergilah engkau daripada aku. Inilah satu-satu yang Rasulullah tunjuk marah Nabi. Larilah dia tadi, tinggal Rasulullah, menangis dia, ya Allah. Dia mengadu kepada Allah. Dia mengangkat tangan kepada Allah Ta'ala selama 40 hari. 40 hari, 40 malam, 40 hari lah, 40 hari, 40 malam dia mengangkat tangan ke langit. Dia kata, wahai Tuhan Muhammad, wahai Tuhan Muhammad, wahai Tuhan Adam alaihissalam, wahai Tuhan Ibrahim alaihissalam, jika engkau mengampuni aku, beritahulah pada Muhammad.
Dalam kisah lain dia mengatakan, ya Allah, aku telah pergi kepada kekasihmu, lalu kasihmu tidak menerima aku, maka aku tidak ada yang lain, hanya engkau sahaja ya Allah. Lalu dia kata, kalau engkau mengampuni aku ya Allah, maka beritahulah pada Muhammad dan sahabatnya, jika tidak ya Allah, kirimkanlah kepada aku api daripada langit dan bakarlah aku agar aku tidak dihukum di negeri akhirat kelak. Dia mengatakan demikian. Lalu malaikat Jibril pun, Allah utuskan malaikat Jibril alaihissalam jumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Muhammad, Tuhan engkau menyampaikan salam kepada engkau dan menyatakan kepada engkau, siapa yang mencipta manusia? Siapakah yang mencipta manusia? Engkau ke Allah? Maka Rasulullah menjawab, bukan aku, Allah lah yang mencipta manusia. Tiadalah yang menciptakan aku, yang menciptakan semua manusia kecuali Allah. Bahkan Allah memberi rezeki kepada aku dan kepada mereka. Maka siapakah yang mengampunkan akan dosa? Sudah pasti yang mengampunkan akan dosa itu Allah. Siapakah yang menerima akan taubat? Sudah pasti yang menerima taubat itu Allah. Lalu malaikat mengatakan, wahai Muhammad, anak muda yang datang kepada kamu itu, maknanya Allah menerima akan taubatnya. Maka terkejut Rasulullah, ini satu berita baik sebenarnya. Lalu Rasulullah SAW memanggil anak muda tadi, memberitahu, wahai anak muda, sebesar itu kamu buat dosa, Allah mengampuni akan dosa kamu. Masya Allah, dahsyatnya rahmat Allah ini. Maknanya Allah mengampunkan. Jadi demikianlah. Kita banyak dosa-dosa yang kita lakukan dan kita kadang-kadang mengekalkan dosa-dosa. Jangan kita melihat orang, kita lihat diri kita sendiri. Kalaulah orang datang kepada saya cerita tentang dosanya, saya pasti akan menyatakan, Allah akan mengampuni dirimu, Allah akan menyayangimu. Kalau ditanya saya ini pernah buat maksiat yang besar, boleh jadi ke saya kekasih Allah? Ya, bahkan engkau layak masuk dalam syurga. Kenapa? Kerana rahmat Allah ini terlalu luas, terlalu luas yang kita tidak mampu menggambarkannya. Maka demikianlah diceritakan lagi dalam kisah Nabi zaman Nabi Musa alaihissalam. Ada seorang lelaki yang mana dikatakan bahawa yang tidak boleh bertaubat dengan baik. Setiap kali dia taubat, dia buat jahat. Setiap kali dia taubat, dia buat jahat. Lama mana tu? 20 tahun. Begitulah perangai dia. Dia taubat, dia buat jahat. Dia buat taubat, dia buat jahat. Lalu Allah kata pada Nabi Musa, hai Musa, itu hambamu, itu hambaku itu, umatmu itu, hambaku itu, katakan kepadanya bahawa aku Allah marah pada dia. Taubat buat jahat, taubat buat jahat. Dia tak boleh nak taubat baik-baik, dia taubat begitu. Lalu Nabi Musa panggil anak muda tadi, Allah marah pada kamu, kamu sudah bertaubat, lama-lama buat lagi, kamu taubat, lama-lama buat lagi. Lalu orang itu bersedih, Allah dah nak buat macam mana, sudah bertaubat tapi kalah dengan nafsu buat juga. Maka lelaki itu bersedih. Lalu dia pergi dekat satu padang pasir, dekat gurun, satu gurun Sahara dia panggil, dekat padang pasir. Dia kata, wahai Tuhanku, telah habis ke rahmatmu? Dia tanya, wahai Tuhanku, telah habis ke rahmatmu? Atau kemaksiatan aku ini boleh merugikan kamu ke ya Allah? Ataupun adakah dosa yang besar ini mengatasi keampunanmu ya Allah? Adakah maknanya sedangkan kemurahan kamu ini adalah termasuk dalam sifat-sifat kamu yang qadim, sedangkan kecelaan adalah sifat-sifat kamu yang lahir kemudian. Apakah sifatku telah mengatasi sifatmu? Jika engkau menutup tirai rahmatmu, jika engkau tutup tirai rahmatmu, tidak lagi mengampuni aku daripada hamba-hambamu, kepada siapa lagi aku berharap? Jika engkau mengusir aku ya Allah, kepada siapa lagi aku nak datang? Wahai Tuhanku, aku bertanya padamu, sudah habis ke rahmatmu terhadap diri aku? Kalau sudah habis,
pasti aku akan mendapat azab. Sampaikan kepada semua hamba-Mu bahawa aku telah menembus mereka dengan diriku, yakni khabar kepada hamba-Mu, biarlah engkau azab aku, jangan kau azab yang lain. Kata tadi Allah berfirman, wahai Musa, mugi jumpa orang tu, kata tak apalah, Allah ampunkan dosa dia. Wahai Musa, kamu pergi jumpalah kepada orang tu, katakan walaupun dosa-dosamu sepenuh langit macam mana pun, sepenuh bumi, Allah mengampunkan. Kerana maknanya dia mengenal Allah, dia mengetahui kesempurnaan Allah, dia mengetahui keampunan Allah, dan mengetahui akan rahmat Allah Ta'ala. Begitu besar rahmat Allah. Apa maknanya? Siapa peka Allah Ta'ala kata, hai Musa, aku marah pada dia ni. Dia kata, ya Allah, habis dah ke rahmatmu, habis dah ke keampunanmu. Maknanya, maka dia mohon. Akhirnya Allah Ta'ala kata, wahai Musa, beritahu pada dia, dia kenal aku Tuhan pengampun, aku maafkan dia, aku ampunkan dia. Demikianlah kebesaran Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka dengan sebab itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada suara yang lebih Allah suka daripada suara hamba yang berdosa. Allah kasih dengan suara, ya Allah, ampun dosa kami, ya Allah, ya Allah, aku jahat, ya Allah, aku lalai, ya Allah. Baik, ya Allah, kasih. Ada satu orang, dia buat amal ibadat, bertahun-tahun dia buat amal ibadat, tidak ada maksiat, betul soleh lelaki ini. Lalu Allah menguji dia, sehingga dia memerlukan satu hajat. Macam contohnya satu hari Allah beri anak dia sakit, maka dia berhajat betul-betul supaya anak dia sihat. Lalu Allah Ta'ala uji dia. Ketika dia uji, dia angkat tangan, ya Allah, aku sudah beribadat banyak padamu. Dia pun kata, aku sudah beribadat banyak padamu, sudah beribu rakaat aku beramal, sudah banyak aku membaca kitabmu, sudah sering kali aku berpuasa, terimalah amal doa permohonan aku. Lalu setiap kali dia memohon, dia cerita tentang amal dia, ya Allah, aku buat begini, terimalah. Tidakkah aku banyak berpuasa padamu, terimalah hajat aku ini, tunaikanlah hajat aku. Allah tidak tunaikan hajatnya. Allah tidak tunaikan hajatnya. Maka dia tidak berputus asa. Akhirnya Allah campakkan dalam hatinya. Apa dia kata? Ya Allah, boleh jadi aku ini banyak lalai padamu, boleh jadi ibadatku ini penuh dengan ujub, boleh jadi ibadat aku ini, ampunkan segala dosa-dosa aku, ampunkanlah segala dosa-dosa aku. Lalu dia memohon kepada Allah Ta'ala, dia mengaku akan kelalaian dia kepada Allah, walaupun dia ahli ibadat. Terus Allah Ta'ala terima lalu permohonan dia. Allah tak heran ibadat banyak, tetapi Allah suka hamba dia yang merayu kepada Allah dan merasa hina di hadapan Allah Ta'ala. Maka sesungguhnya demikianlah Allah Subhanahu Wa Ta'ala menyatakan, yakni dia kasih kepada suara hamba-hambanya. Lalu dikatakan, katanya sabda Nabi SAW, tidak ada suara yang lebih Allah suka daripada suara hamba yang berdosa. Selepas hamba itu berdosa, lalu hamba itu bertaubat kepada Allah, lalu dia menyatakan, ya Allah, Allahumma, Allahumma, ataupun ya Allah, ya Allah. Dia memohon, wahai Tuhanku, wahai Tuhanku. Lalu dia memohon keampunan bersungguh-sungguh dengan penuh tangisan, menangis, merayu kepada Allah. Setiap malam dia merayu-merayu, sehingga kata ulama, Allah bersama dengan hambanya yang benar-benar remuk hatinya dengan Allah, yang benar-benar pasrah dia serah kepada Allah, yang benar-benar merayu dia kepada Allah Ta'ala. Lalu Allah berfirman, aku sambut, aku dengar ucapan kamu, aku sambut, wahai hambaku, mintalah apa yang engkau inginkan, engkau merupakan hambaku, kata Allah. Minta apa yang kamu minta. Yang Allah suka hamba dia minta apa? Bukan minta piti banyak. Allah suka hambanya yang minta keampunan, kerana tidak ada yang lebih besar daripada keampunan Allah.
Ya, yang paling besar redha. Bagaimana nak dapat redha Allah kalau tidak dapat pengampunan? Maka tidak ada yang besar daripada pengampunan Allah Ta'ala. Kalau kita berdoa, kita mohon murah rezeki, Allah beri kita kaya. Kalau kita berdoa, kita mohon murah rezeki, Allah beri kita dalam keadaan kita dapat pangkat, kita dapat jawatan. Kita berdoa kepada Allah Ta'ala, Allah Ta'ala beri kita kesihatan. Kita berdoa kepada Allah Ta'ala, Allah Ta'ala beri kita kemasyhuran, pengaruh dan sebagainya. Tapi kalau tak dapat pengampunan, sebenarnya itu ada satu kerugian yang amat besar. Tidak ada yang paling besar pengampunan Allah Ta'ala. Kerana bila pengampunan Allah, maka akan dapat keredaannya. Lalu dalam keadaan macam itu, Allah mengatakan, ya, aku dengar permintaan kamu itu, dan aku sambut. Mintalah apa yang engkau minta. Engkau merupakan hamba-Ku seperti malaikat-malaikatku. Aku berada di sebelah kananmu, di sebelah kirimu, di atasmu, di belakangmu, di bawahmu, dekatmu dan dekat denganmu, lebih dekat di dalam hati kamu. Ingat, walaupun disebut di kanan kiri, Allah tidak bertempat. Maknanya Allah bersama dengan kamu. Saksikanlah wahai malaikat. Allah pula kata pada malaikat, wahai malaikatku, saksikanlah wahai para malaikat, itu hamba malam-malam menangis, itu hamba malam-malam dia kata, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ampun, saksikanlah, qad ghafartu lahum, aku ampunkan akan dosa-dosa mereka. Hebat rayuan pada Allah ini, sangat hebat. Sebab itu kalau kita beribadat, jangan tidak ada merayu pada Allah. Kita sudah beribadat, alhamdulillah, pergi sembahyang jemaah, ada masa baca Quran, ada majlis ilmu, hadir majlis ilmu, tapi tidak ada merayu pada Allah. Seolah-olah kita sudah aman dengan Allah, seolah-olah kita sudah beres dah dengan Allah. Tak, kita kena ada merayu dengan Allah. Rayunya apa? Ya Allah, bagi rezeki banyak, bukan itu. Ya Allah, bagi pengampunan. Pengampunan itu rezeki juga sebenarnya. Mohon, minta Allah Ta'ala mengampun akan dosa-dosa kita. Kerana kita kenal diri kita. Siapa? Saya ini kalau dibuka keaiban, semua orang akan lari. Maka dikatakan, kita tahu diri kita. Diri kita ini orang yang lalai, banyak dosa-dosa. Banyak dosa-dosa. Kita boleh jadi munafik, boleh jadi. Bercakap baik, beramal tidak. Kita boleh jadi ini orang yang sangat lalai pada Allah. Depan orang baik, belakang orang lalai. Kita tak tahu hati kita ni macam mana. Boleh jadi kita orang yang tidak ikhlas kepada Allah. Boleh jadi kita orang yang jauh dengan Allah. Tapi Allah Ta'ala kata apa? Siapa yang minta pengampunan dengan aku ampunkan dia. Kalau apabila Allah mengampuninya, yang jauh Allah jadikan ia dekat dengan Allah. Yang Allah murka, marah, menjadikan Allah kasih kepada dia. Maka dikatakan bahawa orang yang bertaubat kepada Allah, itulah sebaik-baik manusia. Siapakah orang yang Allah cinta, kasih? Orang yang Allah kasih, cinta adalah orang yang bertaubat kepada Allah. Manalah yang lebih Allah cinta? Ahli ilmu yang taubat, ahli ilmu yang alim, dengan ahli maksiat yang bertaubat. Ahli maksiat yang bertaubat Allah lebih kasih. Kalau ahli ilmu itu tidak bertaubat, maknanya. Maka Zunun Misri rahimahullah ta'ala berkata bahawa Allah subhanahu wa ta'ala memiliki hamba-hamba yang menanam pohon-pohon dosa. Pohon dosa. Lalu dia menanam pohon-pohon dosa, lalu disiram pohon tadi dengan air-air taubat. Lalu tumbuhlah pohon-pohon tadi, menanam benih-benih dosa dengan menyiram air taubat, maka tumbuhlah pohon-pohon penyesalan. Pohon-pohon penyesalan dan kesedihan. Mereka pun lantas menjadi seperti orang gila. Tak tahu ni, jadi terlalu fikir seperti orang gila. Tetapi dia bukan gila, tapi seperti orang gila. Kerana apa? Hidup dengan penuh penyesalan. Lalu mereka pun buat-buat bodoh ataupun tanpa kesedaran dan tidak bisu. Lalu mereka pun buat tidak tahu. Maknanya dalam keadaan menjauhkan pada orang. Mereka itu adalah ahli retorik, orang yang fasih, maknanya yang pandai bercakap, dan orang-orang yang fasih yang mengenal Allah. Begitu
Kadang-kadang bila orang yang sudah menyesal, takut kepada Allah, kadang-kadang dia menjauhkan diri. Tapi bagaimana ucapan dia? Ucapan dia memang tidak lekang daripada menyebut nama Allah. Orang yang paling fasih adalah orang yang sentiasa sebut nama Allah. Maknanya lalu dia ini menjadi Allah jadikan dia betul-betul kenal kepada Allah. Setiap percakapan dia sentiasa ingat kepada Allah. Tapi kita bukan begitu. Kita bukan jadi orang yang sedih. Kita tak sedih dengan amal, dengan dosa kita. Itu yang jadi masalah. Maka orang-orang yang sedih, yang ingat, yang menyesal daripada dosa, Allah bersihkan hati dia. Bila hati dia bersih, dia bercakap yang baik-baik. Kemudian mereka minum secawan air jernih. Mereka mewarisi kesabaran atas ujian yang panjang. Lalu hati mereka sangat sedih di alam malakut. Hati mereka sedih. Maknanya di satu alam malakut, alam yang tidak dilihat oleh mata kasar. Zahir nampak okey, tapi hati sedih sama. Hati ni sedih sama, maknanya dalam keadaan rasa takut. Maka begitulah, ketika mana dia rasa dahaga, dia teringat bagaimana dahagaku di akhirat. Ketika mana dia rasa letih, dia teringat bagaimana letihnya dekat akhirat. Ketika mana dia rasa takut, dia teringat bagaimana rasa takutnya dekat negeri akhirat. Ya, boleh rasa begitu. Kita duduk saja, hati kita takut ni, tapi orang tengok biasa saja. Mari duk mikir, itu kalau kita dah datang fikir akhirat, memang akan jadi begitu. Memang akan jadi begitu, dia akan jadi rasa begini. Kalau kita buat kerja, kita rasa letih sangat, kita terus akan bayang, ini atas muka dunia, akhirat tu lagi. Kalau kita terkena benda tajam, sakit, kita akan terbayang, ini sakit dunia, sakit akhirat lebih lagi. Dia akan jadi gitu. Hati itu, benda ini akan berlaku bagi orang yang terlalu ingat dosa. Kalau tak ingat dosa, dia rasa biasa aja. Jadi setiap hari dia rasa susah hati sama. Susah hati yang membawa takut kepada Allah, susah hati yang membawa dia tidak mahu buat maksiat. Yang ini yang sebaiknya. Ini yang sebaiknya. Dulu datang satu orang kata, saya macam mana ni Ustaz, jadi takut sama, ingat ke mati. Baguslah tu. Yang jadi tak bagusnya selama ni tak ingat mati. Rasa macam mana? Rasa macam nak mati tu. Rasa takut sama. Ada rasa takut tu, kita fikir apa? Fikir amal kurang. Jangan hilangkan benda tu. Tapi nak hilangkan. Masa begitu, dia pun cakap akhirat saja, akhirat. Lepas pada tu, hilang perasaan tu, lara balik cakap. Bukan senang nak dapat perasaan itu. Allah kadang-kadang Allah Ta'ala beri begitu. Inilah hak yang ada di dalam hati orang-orang yang saleh. Fikiran mereka melayang di antara bintang-bintang saraya yang menutupi alam jabarut. Mereka bernaung di bawah alam penyesalan, awan penyesalan. Mereka membaca lembaran-lembaran kesalahan. Hatinya ingat, terbayang kesalahan demi kesalahan di hadapan mereka, lalu mewariskan rasa takut kepada diri mereka. Saya pernah merasa perkara ini. Lalu saya berjumpa dengan satu orang. Saya kata saya tidak boleh tidur malam, takut dan sebagainya. Dia beritahu bahawa perkara ini hendaklah dikekalkan. Lama-lama hilang benda itu. Hilang benda tu, mari jumpa. Tak rasa takut dah sekarang ini. Tak rasa takut. Kalau tidak rasa takut, ada benda yang menutupnya itu. Apa yang menutupnya? Yang menutupnya itulah dosa-dosa. Sebab itu hati orang yang beriman itu, dia akan ada dua. Apa dia? Yang pertama, sentiasa rasa takut. Yang kedua, sentiasa rasa harap. Maknanya bila malas beribadat, harapkan mendapat pahala yang banyak, bangkit ibadat. Bila nak buat maksiat, rasa takut akan azab, tinggal maksiat. Ini kena ada, tapi malangnya tak ada dalam hati kita. Maka kita kena usaha biar ada dalam hati kita perasaan macam ini. Moga-moga perasaan ini membangkitkan kita amal kepada Allah Ta'ala. Maka dikatakan bahawa lalu mewariskan rasa takut kepada diri mereka sehingga mereka sampai kepada puncak kezuhudan dengan tangga kewarakan. Zuhud lagi warak.
menjaga daripada perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah. Mereka menepa diri dengan rasa pahitnya meninggalkan dunia. Mereka tinggalkan dunia walaupun pahit, dan menganggap lunak kasarnya tempat tidur, sehingga mereka mencapai puncak gunung keselamatan dan meraih mutiara kesejahteraan. Dia tinggalkan tempat tidur yang empuk enak bagi mereka, kerana nak mencari kesejahteraan. Roh mereka merumput di pada rumput hijau, sehingga mereka mendiami taman kenikmatan. Roh mereka bebas bagaikan binatang yang makan di padang ragut yang seluas-luasnya, sebebas-bebasnya. Roh kita ini terpenjara sebenarnya, tak bebas pun. Roh kita kena ikat dengan apa? Kena ikat dengan 4. Ikat dengan nafsu, dengan dunia, dengan makhluk, dengan syaitan. Ini yang ikat nafsu kita. Ini yang ikat roh kita sebenarnya. Mereka terjun ke samudera kehidupan, mengalir di parit-parit ketakutan, dan melalui jambatan-jambatan hawa nafsu, sehingga tiba kefanaan ilmu. Maka mereka itu fana dalam mengenal Allah Subhanahu wa taala. Mereka mengambil minuman daripada telaga hikmah, menumpang bahtera kecerdasan, dan terhembus angin di samudera keselamatan, sehingga sampai di taman ketenangan, mutiara keagungan, dan juga kemuliaan. Ini gambaran orang-orang yang soleh di sisi Allah, yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi pengakhirannya begini. Ini amalan yang kita perlu lakukan melalui kuliah ini. Amalannya adalah, kalau boleh pada waktu malam kita cuba, saya dan juga para jemaah akan cuba insya-Allah sembahyang sunat taubat pada waktu malam. Sama ada 2 rakaat ataupun 4 rakaat. Selepas sembahyang 2 kali salam ataupun 4 rakaat itu, kemudian kata ulama boleh kamu sujud terus kepada Allah. Sujud itu boleh dikatakan sujud syukur, kerana bersyukur Allah memilih kita orang yang nak bertaubat pada Allah. Maka ketika kita sujud itu, kita sebut, ya Allah, ya Allah, ini hamba-Mu yang berdosa datang kepadamu. Lalu ceritalah dosa-dosa kita di hadapan Allah. Allah Maha tahu. Cerita, saya pernah buat ini, saya pernah begini, saya jahat, saya begini. Cerita sambil mencela diri kita, sampai kita rasa menyesal di atas perbuatan kita. Kemudian kita duduk balik seperti duduk tahiyat itu, ataupun duduk antara 2 sujud. Kemudian kita istighfar. Selepas kita beristighfar sebanyak mana yang kita ingin, kemudian kita selawat Nabi. Lepas selawat Nabi, kita ucap la ilaha illallah, sebagai kita membahui syahadah kita. Selepas daripada itu, kita baru angkat tangan kepada Allah, baru kita berbisik-bisik dengan Allah. Ya Allah, aku ini banyak dosa, aku ingin bertaubat padamu. Tolonglah, peliharalah diri aku. Maka sebutlah apa-apa yang kita sebut yang menggambarkan bahawa kita nak bertaubat pada Allah. Selepas kita dah merayu, cerita, menangis-nangis minta dengan Allah, habis itu kita tanam dalam hati. Apa dia tanam dalam hati? Ya Allah, aku tidak mahu mengulanginya lagi. Itu mengulangi lagi. Lalu kita tafakur sebentar, datangkan penyesalan. Kita ingat Allah menyesal. Macam mana nak datangkan penyesalan itu? Kita kena ingat beberapa perkara, 3 perkara. Yang pertama, kumpulkan segala dosa-dosa kita. Ingat dosa-dosa kita. Yang kedua, gambarkan bahawa besok atau lusa kita akan wafat. Yang ketiga, kita gambarkan kalau kita tidak bertaubat, maka azab akan menunggu kita. Sehingga datang rasa takut, rasa menyesal, rasa ingin meninggalkan maksiat, rasa ingin kembali kepada Allah. InsyaAllah saya pun akan cuba, para jemaah akan cuba, dan kita pakat sama-sama berdoa kepada Allah. Daripada mana amalan ini? Tidak, saya ambil dalam kitab Imam Ghazali juga. Amalan ini diambil dalam kitab Minhajul Abidin.
Maknanya siapa yang baca kitab Minhajul Abidin sampai khatam dia akan jumpa cara-cara nak bertaubat dengan taubat nasuha ini, dan lakukan setiap hari, kalau boleh setiap hari itu dengan penuh tangisan. Moga-moga Allah mengampunkan akan dosa-dosa kita. Moga-moga Allah Ta'ala jadikan kita ini seorang yang bertaubat dengan taubat nasuha. Kemudian ada satu surah pula kita kena amal pula. Surah apa itu? Surah yang perlu amalkan, Suratul Tahrim. Dalam Suratul Tahrim kita baca satu kali sehari. Tak baca pagi, baca tengah hari. Tak baca tengah hari, baca petang. Tak baca petang, baca malam. Baca satu kali satu hari surah itu, sebaiknya kita hafal. Kerana kata ulama, siapa yang amal surah Tahrim, Allah kurniakan taubat nasuha. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.